Salam sejahtera, selamat bertemu. Selamat datang dan terima kasih bersama-sama saya untuk meraihkan Hari Keputraan Bab. Perkongsian saya pada hari ini dibahagikan kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama, saya akan sentuh tentang tujuan dan pentingnya Tuhan menghantar manifestasi Tuhan sejak zaman dahulu. Kemudian diikuti dengan kemunculan Bab dan Bahaulah. Lepas itu, siapakah dia Sang Suci Bab? Kedua, saya akan membawa beberapa cerita tentang Sang Suci Bab. Mengikut Bahaulah, manifestasi Tuhan merupakan wakil dan juru ucap kepada Tuhan. Dan mereka sebenarnya adalah pemula segala gelaran-gelaran dan nama-nama yang dikurniai oleh Tuhan. Dan Bahaulah juga mengatakan bahawa manifestasi Tuhan ini mereka merupakan titik permulaan segala sifat-sifat mulia Tuhan. Mengenai sejarah kemunculan manifestasi Tuhan, apabila umat manusia menjauhkan diri daripada Tuhan, melupakan ajaran-ajarannya dan juga memerlukan bantuannya, Tuhan akan menjelmakan salah seorang perwujudannya yang akan mewayuhkan kehendak dan tujuan Tuhan kepada kita. Jadi kalau kita melihat sejarah kemunculan manifestasi Tuhan, kita dapat tahu bahawa Tuhan telah tidak terputus-putusnya menghantar manifestasi Tuhan seperti Abraham yang dianggap paling awal lagi, yaitu lebih daripada 5.000 tahun sebelum Masehi. Kemudian apabila manusia tidak lagi mengikut ajaran-ajaran Tuhan, tersesat, terpesong, Tuhan sekali lagi menghantarkan seorang manifestasi Tuhan, yaitu Krishna. Kemudian diikuti dengan Musa. Lepas itu Zoroaster, Buddha, Nabi Isa. Kemudian Muhammad. Dan pada zaman ini kita nampak Tuhan telah sekali lagi untuk membantu umat manusia ke jalannya, telah menghantarkan Sang Suci Bab, kemudian diikuti oleh Sang Suci Bahaulah. Mengikut Abdul Baha yang menyentuh tentang kedudukan manifestasi Tuhan ini, Abdul Baha dalam satu ceramahnya, yaitu pada tahun 1912, beliau telah menyatakan bahawa misi manifestasi Tuhan, kewahyuan buku-buku suci, kemunculan guru-guru syurgawi, dan tujuan falsafah rohani, kesemuanya berpusat dalam latihan the human realities, ataupun kita kata jati kemanusiaan. Jadi Abdul Baha memberitahu kita
kemunculan manifestasi Tuhan ini ialah untuk memberi latihan supaya kesejatian manusia itu dapat dipahami, supaya mereka akan menjadi cermin yang jelas dan suci, serta dapat memantul cahaya dan kasih sayang surya kebenaran. Jadi sekiranya manusia berpaling kepada ajaran-ajaran Tuhan mengikut Abdul Baha, mereka akan menjadi sebuah cermin yang sangat jelas yang akan memancarkan pantulan-pantulan yang jelas dan terang kepada umat manusia. Sambung Abdul Baha lagi, justru itu aku berharap sama ada Anda berada di timur ataupun barat, Anda harus berusaha bersungguh-sungguh supaya sehari demi sehari umat manusia di dunia ini akan menjadi orang yang mulia, lebih bersifat rohani, lebih luhur, dan semoga pemancaran surya kebenaran akan ternampak sepenuhnya di dalam hati mereka. Itulah fahaman daripada Abdul Baha. Dan sedikit sebanyak tentang kemunculan bab Nabi Sang Suci Nabi Bab. Ini berlaku pada pertengahan abad yang ke-19. Dan sekali lagi menurut Abdul Baha mengenai Sang Suci Bab, Abdul Baha kata Sang Suci Bab yang maha mulia adalah kebenaran awal di mana sinarannya memancar seluruh kawasan. Dalam bahasa Inggris, the Bab, the exalted one, is the morn of truth, whose light shineth throughout all regions. Jadi, kawan-kawan, sekarang marilah kita melihat sedikit tentang siapakah dia Sang Suci Bab. Kita tahu dari sejarah bahawa seorang bayi yang sangat istimewa telah dilahirkan di negara Iran, di sebuah kota di selatan negara Iran, yaitu di kota Siraj pada tahun 1819. Dan Sang Suci Bab dilahirkan di sebuah rumah pada waktu malam, yaitu rumah bapa saudaranya. Sejak kecil, Sang Suci Bab dikenali dengan nama Ali Muhammad. Dan oleh kerana Ali Muhammad berketurunan Nabi Muhammad, maka ia diberikan gelaran Syed Ali Muhammad. Dan selepas Sang Suci Bab menerima kewahyuan Tuhan pada tahun 1844, ia digelar Bab. Bab maksudnya pintu. Ya, ini pintu yang sangat istimewa, pintu ajaib. Kenapa? Sebab pintu ini mempunyai banyak kuasa, kuasa yang luar biasa. Pintu ini
merupakan satu pintu harapan dan kesejahteraan manusia pada zaman ini. Apa sebabnya? Oleh kerana sekiranya sesiapa yang mengenali pintu ini, lepas tu memahami ajaran-ajarannya, dia akan membawa orang itu ke seorang lagi yang lebih mulia, yang kita panggil dia yang dijanjikan Tuhan. Dan pintu ini juga akan membimbing manusia dan membawa mereka kepada dia yang dijermalkan Tuhan, yaitu Sang Suci Baha'u'llah. Dan melalui pintu ini juga, selepas mereka telah mencapai hasrat mereka menjumpa Sang Suci Baha'u'llah, disitulah mereka akan dapat memahami apakah dia kesejahteraan umat manusia, bagaimana dapat hidup bersatu padu. Jadi kawan-kawan, untuk mencapai keamanan dan kesejahteraan dunia, seseorang selepas mengetahui dan menerima pintu atau Sang Suci Bab ini, haruslah memberitahu orang lain supaya mereka juga dapat mengenali siapakah dia Sang Suci Bab, siapakah pintu ini, pintu ajaib ini, supaya mereka dapat dibimbing untuk mengenali Sang Suci Baha'u'llah yang akan memberitahu kita bagaimana untuk menyatu padukan umat manusia. Jadi kita akan berhenti di sini untuk sekejap dan kita akan sambung sebentar lagi.